Tak dengar ya Rosha? Dia tak dengar. Test. Boleh dengar tak? Okey, dengar. Oh, okay. Kita pakai dua gadget. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelajar tahun akhir Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi Mara Kampus Seremban. Okey, harap semua sihat dah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dengar kat sana pula. Okey, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri ya. Okey, nama saya Nordia Azli binti Ghazali, merupakan salah seorang penyelaras industri Fakulti Sains FSKM lah. Okey, so hari ini merupakan taklimat pertama ataupun kita panggil taklimat satu yang merupakan taklimat bagi persediaan sebelum anda semua ke latihan industri. Okey. Sebelum saya mulakan taklimat, okey. Izinkan saya memperkenalkanlah penyelaras-penyelaras anda. Okey. Untuk makluman semua kita ada 4 program yang pelajar yang akan ke latihan industri. So saya merupakan penyelaras latihan industri bagi program CS241, okey, program statistik. So saya perkenalkan seterusnya Dr. Rosidah binti Wan Abdul Aziz merupakan penyelaras CS249 ya, betul? Doktor? Ya, Assalamualaikum. Seterusnya saya perkenalkan Encik Nizam bin Udin merupakan penyelaras industri program CS248. Okey? Nampak kan semua kan? Ya, Assalamualaikum. Puan Rosha ada? Tak masuk lagi ya? Okey, tak apa. Seterusnya Puan Rosha binti Muhammad merupakan penyelaras industri bagi program CS247. Betul kan? Okey. Alright. So, okeylah. Saya rasa kita mulakan terus taklimat kita. Okey, kejap saya share screen dulu. Sekejap ya. Share screen. Okay, boleh nampak tak? Okey. So, ini adalah taklimat satu latihan industri bagi sesi Mac Julai 2022. Okey. So, untuk makluman semua, kalau ikutkan kita punya latihan industri akan berlangsung pada tahun depan, iaitu pada Mac sehingga Julai 2022. Tapi persediaan sebelum ke latihan industri akan dibuat pada semester ini. Okey. So, kita akan buat awal lah sebelum join latihan industri. Okay. Alright, so untuk maklumat latihan industri, okay, kod program untuk keempat program CS241, 247, 248 dan 249. Kod kursus untuk latihan industri adalah MST 699. Yang ini you akan register pada semester depan lah. Okay. Tempoh latihan industri adalah selama 4 bulan iaitu 16 minggu. Okay. Ia akan bermula pada hari pertama bergantung kepada cuti. Cuti Jumaat Sabtu bermula daripada 27 Mac 2022 sehingga 30 Jun 2022. Okay. Bagi negeri-negeri yang cutinya jatuh pada Sabtu dan Ahad, so akan bermula pada hari Isnin lah, 28 Mac 2022 sehingga 1 Julai 2022. So pelajar-pelajar perlu maklumlah akan menjalani LI di negeri mana. Jika di Johor, kena ikutlah tarikh, mungkin akan mula hari Ahad seperti di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Okay? Yang ni kena take note, kena make sure bila you apply nanti kena tulis tarikh yang betul mengikut negeri. Okay? Okay, seterusnya adalah
garis panduan proses latihan industri. Okey, untuk proses latihan industri terbahagi kepada 3. Okey, iaitu sebelum latihan industri, semasa latihan industri dan selepas latihan industri. Yang penting adalah untuk semester ini adalah sebelum. Okey, so fokus pada sebelum latihan industri. Anda perlu membuat permohonan penempatan latihan industri. Di mana anda perlu kemukakan beberapa dokumen, contohnya seperti resume, objektif, borang SLI 01 dan sebagainya. Anda perlu sediakan dan kemudian perlu hantar kepada tempat-tempat yang anda berminatlah untuk jalani latihan industri. Dan seterusnya perlu membuat pengesahan penempatan. Yang ini adalah bermula pada November. Okey, bulan ni lah. Okey. So kita ada berapa bulan lagi? November, Disember, Januari, Februari. Okey, sebelum kita mula March tahun depan ya. Bagi peringkat semasa dan selepas ni akan diterangkan lebih detail dalam taklimat 2. Okey, sebelum pergi latihan industri nantilah. Okey. Okey, so kita teruskan bagi peringkat yang pertama proses pertama iaitu sebelum latihan industri. Okey. Untuk pengenalan, okey. Anda perlu melengkapkan borang BLI 01. Okey. So yang ini ada I think penyelaras semua dah bekalkan link kan? Link Google Form untuk you all isi borang maklumat diri. Okey. Nama, nombor telefon, alamat dan seterusnya secara online. Okey. Bagi yang belum isi lagi, nanti akan sertakan link. Mohon isi selewat-lewatnya 22 November 2022. Okey. Untuk belajar CS 241, dia minta you isi hard copy dengan soft copy kan. Nanti yang ni dah selesai. Okey, kalau ada pertanyaan boleh interrupt je. Okey, seterusnya yang ni penting. Okey. Tolong alert. Penghantaran permohonan kepada organisasi. Okey, bila nak apply tempat untuk you jalani LI, kena sediakan 6 dokumen penting ni. Yang pertama ialah surat iringan. Boleh nampak surat iringan penyelaras. Iaitu SLI 01. Yang ni penyelaras program LI. Okey, bagi setiap program akan sediakan soft copy lah untuk SLI 01 bagi setiap pelajar. Okey, sebab tu kami perlukan maklumat pelajar. Okey. Kalau tak isi BLI 01 ni tak akan dapat SLI 01. Okey, mohon semua untuk isi BLI 01 so that you boleh dapat SLI 01. Seterusnya maklumat LI, ini adalah objektif latihan industri. Yang ini I think penyelaras semua akan sediakan juga. Okey. Sama je salinan yang ini, nanti you all boleh refer lah. Okey. Yang kedua adalah surat permohonan pelajar ataupun yang ini kita panggil cover letter lah. Okey. Yang ini setiap pelajar kena sediakan SLI 02. Yang ketiga adalah resume. Okey. So mohon setiap pelajar untuk sediakanlah ataupun update resume masing-masing yang dah ada tu, update ikut current semester. Masukkan letter CGPA, letters activities dan sebagainya. Okey. Right. Seterusnya adalah pelan pengajian atau mini transkrip. Okay, so you all boleh prepare salah satu dokumen. Kalau pelan pengajian ni mengikut program lah, CS 241 ada dia punya pelan pengajian, 248 pun ada pelan pengajian. Ini atau mini transkrip yang ni boleh dapat daripada HEA. Untuk yang mini transkrip ni anda perlu isi Google Form lah sebab sekarang semuanya adalah online since pelajar semua tidak berada di college dan universiti kan. So kami ada bekalkan link, nanti you kena follow lah step dalam link tu buat pembayaran untuk dapatkan mini transkrip. Okay. Okay. Seterusnya adalah
borang jawapan latihan industri dari organisasi iaitu BLI 02. Okey, yang ini pun penyelaras akan bekalkan. Okey, nanti mohonlah isi part-part yang perlu dalam borang tersebut. Jangan biarkan kosong. Kalau boleh bila company dapat tu dia dah ada dah detail siapa yang perlu. Cuma dia akan tulislah sama ada permohonan diterima atau ditolak. Okay, so tempoh application ni boleh start lah daripada ikutkan kat sini Disember. I think bergantung kepada SLI 01 yang diberi oleh penyelaras. Okay. Harapnya semua jelas ya. Yang ini adalah DL. Ini adalah objektif latihan industri ya. So semua pelajar boleh go through. Objektif umum latihan industri adalah nombor 1, mendedahkan pelajar kepada persekitaran dan suasana kerja yang sebenar. Okey. Yang kedua, mempraktikkan teori yang you all belajar di universiti dalam menyelesaikan masalah dunia sebenar yang berkaitan dengan bidang pengkhususan masing-masing. Okey, so cubalah sebaik mungkin untuk dapatkan organisasi atau company yang berkaitan dengan bidang. Okey. Nombor 3, objektif umum latihan industri adalah memberi pendedahan terhadap pengetahuan dan perkembangan teknologi terkini yang digunakan pakai dalam industri. Dan nombor 4, memupuk dan merapatkan jaringan serta jalinan kerjasama antara pihak universiti dan industri. Okey, selalunya kalau ikutkan sebelum ni kita adalah certain company yang memang nak pelajar. Cuma nanti kena tanya pada penyelaras masing-masing lah. Okay? Madam, saya nak tanya boleh? Ya. Kiranya yang student perlu sediakan adalah cover letter, resume dengan mini transcript tu ya? Yang lain tu kena tunggu daripada penyelaras. Okay, dia yang satu ni je yang penyelaras akan kira prepare dalam Word file yang ni. Yang lain ni penyelaras akan bagi tapi you all kena sediakan lah. Dia dalam bentuk salinan yang standard. Yang ini, yang DL01 ni adalah yang ni actually yang ni yang sama je. Cuma you kempilkan masa dalam permohonan. Okay. So kalau ikutkan penyelaras akan bagi, akan prepare yang ni. Yang lain-lain tu penyelaras bagi tapi benda tu dah ada dah sebenarnya. Okay, clear tak? Baik. Okay. So teruskan. Okay, boleh go through lah objektif khusus latihan industri yang ini untuk pelajar. Okay. Dapatkan pengalaman mengikut bidang. Okay. Mengasah kemahiran insania. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Ini I think boleh baca sendiri kan. Menjalin hubungan profesional dalam industri. So tak naklah nanti dah habis latihan industri. Banyak komplain kata company tak ni, bos tak ni. Kalau boleh cuba adapt dengan situation. Cari company yang betul-betul berkaitan dengan bidang. Kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Okay? Alright. Seterusnya adalah skop latihan industri. Okay? Persetujuan antara pihak universiti dan organisasi adalah perlu untuk menentukan tugas spesifik pelajar semasa jalani latihan industri. Ada certain company dia tak provide details job description. So you as pelajar kena tahu betul-betul sebelum terima tempat tu, bila dah apply, kan you nak decide sama ada nak terima atau nak tolak tempat tu. You kena tengok betul-betul skop tugas yang diberi. Kita tak nak di kemudian hari nanti kata company ni minta buat ni, you all tak setuju, nanti ada masalah di kemudian hari. Yang ni kena check betul-betul, kena Google. Okay, please semak background company. Okay. Okay, so ini adalah Bing BLI 01 secara online. Okay. Seterusnya, bolehkah ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, ini adalah masih lagi proses sebelum latihan industri. Okay. Okay, bila you dah hantar 6 dokumen tadi, okay, so you akan tunggulah respon sama ada company akan terima atau tolak. Okay.
So kalau company tolak tak apalah, tak ada masalah. Bagi company yang dah kata dia membuat tawaran, okay, terima you all untuk join ataupun menjalani latihan industri. So kiranya you all dapat tawaran lah kat sini kan. Okay. So bila dapat tawaran tu, you all kena decide sama ada nak terima atau tolak lah. Selalunya pelajar akan terima lah. Okay. So kalau terima, perlu lengkapkan, ini ada satu lagi borang. Okay, biasanya penyelaras akan bekalkan dalam Google Classroom, okay, ataupun Teams lah, bergantung kepada penyelaras. Okay, you all kena lengkapkan borang ni, okay, dan serahkan surat tawaran ataupun BLI 02 kepada penyelaras. Okay, lengkapkan borang ni BLI 01, serahkan kat sini dia ada surat tawaran atau BLI 02. Okay, salah satu. Contoh kalau company, kalau ikutkan tadi 6 dokumen tu, salah satu adalah BLI 02. Ini yang you hantar 6 dokumen. Okay, so kat sini adalah maklumat yang you letak dan company akan return BLI 02. Kalau company tak return BLI 02, company akan bagi surat tawaran. Okay, so mana-mana salah satu ni lah yang you kena pulangkan ataupun you kena serahkan kepada penyelaras. So ada 2 dokumen yang you perlu serahkan. Yang pertama BLI 03, yang kedua surat tawaran atau BLI 02. Okay, 2 dokumen ni pelajar kena hantar kepada penyelaras. Jelas tak? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Okay, so bila you dah serahkan kepada penyelaras, okay, tarikh paling lewat ialah 2 minggu sebelum LI mula. Bila LI mula tadi? Berapa bulan? 27. So March kan? So kena kira lah 2 minggu sebelum. Berapa? Kat sini dah ada dah 14 March. Tolong save date ni 14 March 2022 ni. Ni tarikh last untuk you hantar 2 dokumen ni. Okay, sebab apa? Sebab penyelaras akan keluarkan lagi surat ni. Ini yang you akan bawa semasa lapor diri nanti. Okay, kalau tak hantar 2 dokumen ni, penyelaras tak dapat keluarkan surat ni, surat tawaran. Okay. Okay, ni yang terima lah, you nak terima, you dah decide dah betul lah nak ambil company tu. Bagi yang nak tolak, contoh kan you apply 3 kan. Okay, katakan ada yang 3 dapat, so you nak tolak 2 tempat. So you sendiri kena keluarkan surat penolakan. Make sure hantar yang kata you nak membuat penolakan pada company yang you tak nak jalani LI tu lah. Okay, jelas? Jelas. Okay. So ni adalah proses sebelum LI. Okay. So ini adalah contoh nanti contoh ni lah surat ni SLI 03. Okay, surat penerimaan ini adalah surat, kejap. Ini SLI 01. 01 yang mana tadi? Yang bila you isi link tadi BLI 01. Bila you isi link ni, ni link tadi. Kita lupa dah. Bila you isi borang secara online ni, penyelaras akan keluarkan SLI 01. Ini. Ini adalah surat kiringan penyelaras. Betul tak, Doktor Syidah? Sekejap. Lupa dah. Betul. Betul, BLI 01. Permohonan penempatan. Nizam, betul lah? Betul. SLI 01. Ini yang you akan hantar 6 dokumen tu lah. Okay. 6, termasuk salah satu daripada 6 dokumen yang ada pelajar hantar ni tadi tu kan. Ini yang penyelaras akan sediakan. Okay. So kami naklah detail nama pelajar, nombor kad pengenalan, okay, dan sebagainya. So kat sini nanti boleh baca lah sebelum jalani LI, apa term-term okay, faham. Okay. Aku tahu kata. Ada nak tambah ke penyelaras lain? Okay, boleh tengok. Ini SLI 01. Okay, belajar tidak dibenarkan bercuti kecuali dapat keizinan daripada pihak company.
Pelajar perlu menulis laporan, pelajar tertakluk kepada skim perkhidmatan kesihatan pelajar UiTM dan tabung kecemasan. Okay, ada company masa you dah dapat offer tu dia tanya, universiti ada tak provide insurans? Okay, untuk makluman di UiTM, pelajar adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan kesihatan, okay? Dan skim tabung kecemasan. Tak ada istilah insurans tapi kita panggil skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Selagi you berstatus pelajar, you entitled lah untuk dapatkan skim ni. Okay? Kalau contoh ada pelajar di semester yang accident, pelajar pun masih semasa LI pelajar pun dapat perkhidmatan kesihatan ni. Okay? Tapi kalau boleh mohon jaga diri, jaga keselamatan kita tak nak pelajar terlibat dalam kemalangan. Okay? Dia akan affect lah latihan industri. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah sangat penting. Okay, pelajar tidak dibenarkan sama sekali menukar tempat latihan industri setelah menerima tawaran kecuali ada kes tertentu, okay, dengan alasan kukuh untuk penukaran. Okay, harap ni semua jelas Yes. Okay. Ini adalah kes-kes pelajar lah sebelum ni. Ini kes-kes yang penting yang menyebabkan pelajar dibolehkan untuk menukar tempat contoh-contoh. Contohnya adalah seperti gangguan ni lah, seksual. Okay, boleh bacalah contoh ni WhatsApp. Okay. Okay, seterusnya kat mana nak mohon ni? Okay, so pelajar boleh memilih untuk hantar permohonan di company di seluruh Malaysia. Okay, tak kisahlah kat mana. Digalakkan ke syarikat multinational. Ini adalah contoh tempat-tempat yang kami penyelaras find out lah pelajar ada masalah lah, okay, di tempat ni. So antara tempat yang kami dah ban adalah Smart Business Consultation, beberapa syarikat kontroversi, Unifield Education Resources, ni apa, OG, Global Marketing Sdn Bhd. Okay, so that's why I minta pelajar-pelajar semua semak dulu, selidik dulu latar belakang company. Okay, kadang-kadang apa yang dia describe tu tak semestinya sama dengan apa job description yang you akan dapat semasa menjalani LI. Okay. Okay. Alright, seterusnya. Okay, cara untuk mohon, okay, boleh pergi ke website. Okay, boleh type Jobstreet, Job Malaysia, JobsDB, StarJob dan Mudahmai dan lain-lain. Okay, ataupun pergi pada syarikat, terus pada syarikat tu type syarikat, so check dia punya email, okay, ataupun contact number. Boleh tanya terus macam mana you nak hantar resume untuk intern di syarikat tersebut lah. Okay, ataupun boleh tengoklah LinkedIn, okay, ataupun kalau tak dapat tempat, try walk in. Okay, try walk in, pergi ke company, tanya, bawa dokumen, tanya boleh tak nak buat LI di company tersebut lah. Okay. Berikut adalah kesilapan pelajar semasa apply, okay, melalui email. Antaranya subjek tidak dinyatakan dalam email. Okay, isi email diletakkan dalam subjek terbalik. Okay, isi email tak cukup. Okay, alamat email juga adalah email yang tak rasmi. Kalau boleh gunakan email UiTM ke, kan ada kan email pelajar. Ataupun gunakan nama sebenar. Okay, jangan letak nama-nama pelik yang tak menggambarkan anda sebagai seorang pelajar. Okay, ataupun tak nampak lah kita ni apa, nak bekerja kan, serius nak bekerja. Okay, contoh ni tak ada kesilapan email, tak ada subjek. Okay, ini daripada pelajar-pelajar selepas lah sebelum ni. Okay, hantar resume tapi tak ada tulis objektif. Okay, kena elaborate sikit lah. Okay, contoh lain, simple and sweet. Simple sangat. Okay, tak nak macam tu. Okay.
So nanti slide ni akan dibekalkan, nanti boleh tengoklah in detail Ini adalah contoh email yang bagus yang anda boleh rujuk bila nak apply. Sebab sekarang ni semua adalah melalui email kan. So kalau boleh cuba hasilkan email yang baik. Make sure you attach semua dokumen yang berkaitan. Jangan tertinggal. Check banyak kali, baca banyak kali you punya email tu sebelum you klik send button tu. Okay. Alright. Okay, so kat sini ini adalah penilaian latihan industri. Okay, untuk makluman semua, okay. Kalau ikutkan latihan industri ni penilaian adalah bergantung kepada dua individu. Yang pertama adalah penyelia industri, ini daripada organisasi. Yang kedua adalah penyelia akademik, ini adalah pensyarah lah di FSKM. Okay, so kalau ikutkan kat sini percentage ni 30% yang warna hijau tu. Okay, section yang hijau 30% tu adalah penilaian oleh penyelia industri. Yang kuning dan merah tu 60 plus 10% tu total 70 adalah daripada penyelia akademik, iaitu daripada pensyarah di fakulti. Okay, so nanti setiap pelajar akan di assign inilah penyelia akademik, iaitu pensyarah di universiti. Okay, untuk memantau you all punya progress lah. Okay, so ini akhir. Ini adalah maklumat penyelaras. Okay, anda boleh hubungi nombor telefon atau email yang tertera lah. Okay, untuk maklumat lanjut. Okay, penyelaras. Dr. Rashidah ada nak tambah ke? Cik Nizam, Puan Rosha? Okay, takut ada yang tertinggal ke? Okay, so ini adalah bagi persediaan sebelum ke latihan industri. Okay. Okay, kalau pelajar ada soalan pun boleh tanya. InsyaAllah kami bantu. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Saya nasihatkan pelajar buat akaun LinkedIn tu. Kan, setiap pelajar tu biar ada akaun tu dan boleh biar mulai dari sekarang you all bolehlah try usaha syarikat-syarikat yang memberi jawatan yang you all berkenan lah. Contohnya kalau you all nak ambil tentang data analisis, apa panggil? Bukan data analisis. Bidang apa? Data analyze data analyze ke apa semua you cari dekat LinkedIn tu banyak yang di offer kan. Tentang untuk LI lah, yang multinational punya. Dan bila diberi jawatan-jawatan tertentu, you all confident lah. Kadang-kadang setengah pelajar bila diberi jawatan yang ni, you all kata, saya belajar sikit saja. Kan, tak confident dengan jawatan yang diberi ya. So kalau you nak buat kerja, kena confident lah dengan diri. Sebab bila kita bekerja ni, dia tak sama dengan belajar sebenarnya kan. Okay, kita memang diberi tidak berkaitan dengan pelajar pun. Okay, satu benda baru yang you kena explore sendiri. Memang kena banyak explore lah bila di bidang industri nanti. Okay, itu je lah nasihat saya. Okay, Cik Nizam ada tambahan? Rasanya tak ada kot. Satu lagi rasanya untuk FSKM antara company yang selalunya lah pelajar FSKM ada, contoh macam di Petronas, perangkaan, okay. So audit negara kan, boleh apply lah company ni, okay. Cuba buka peluang untuk dapatkan pengalaman di company-company yang besar lah, okay. Jangan takut. Dalam masa yang sama, cuba fikirkan jugalah dari segi transport dan penginapan. Okay, kalau boleh kita tak nak ada masalah-masalah lain lah nanti. Okay. Okay, ada soalan tak pelajar? Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal borang SLI 01. Lepas kita dah isi BLI 01, berapa masa nak siapkan SLI 01 tu?
Ni bergantung pada penyelaras juga kan. Kalau boleh itulah pelajar, kalau boleh semua pelajar kalau dah isi rasanya tak ada masalah untuk penyelaras keluarkan. Kalau boleh kita tak nak keluarkan satu, ambil masa juga kan. So kalau boleh you all lengkapkan isi, nanti penyelaras akan keluarkan terus lah. Okay. Kalau ikutkan minggu depan boleh ke? So kalau ikutkan minggu depan cuti kan, insyaAllah lah rasanya penyelaras pun ada masa lah, sedikit masa untuk tengok inilah surat-surat yang berkenaan. Okay, tapi tak apa, bergantung kepada penyelaras juga. Okay. Biasanya SLI 01 tu kita keluarkan bila semua dah isi lah, sebab kita akan buat sekaligus. Kita tak buat satu-satu lah. So kerjasama pelajar harap dapat mengisi secepat mungkin. Dan kalau boleh, masa you all memohon tu, you all dah tahu tau. Kalau boleh, supaya you all tidak memohon syarikat tak akan bagi you apa-apa kerja. Mohon kalau boleh, kalau you nak jadi data science, you bagi tahu jawatan apa yang you nak. Sebab itu lebih senang syarikat nak bagi. Kalau tidak, syarikat sendiri tak tahu nak bagi you dekat department apa, bidang apa. Kalau tahu siapa diri you, dekat mana you punya, you nak kerja di bahagian apa, so you terus mohon jawatan yang you nak. Itu lebih senang lah. Kalau tidak, orang akan bagi macam-macam lah kat awak buat kerja. Madam, saya nak tanya. Masa ni nak tahu macam skop kerja apa yang saya kena mohon? Okay. You all sebenarnya boleh Google macam you all bidang apa? Matematik ke apa? Saya statistik. Statistik. Maksudnya you cuba tengok dalam statistik bidang apa yang berkaitan, ni mungkin Puan Nurdia boleh jawab lah. Bidang apa, jawatan-jawatan apa yang diberi oleh dalam industri untuk bidang statistik. Boleh Google sebenarnya. Nah, dalam LinkedIn tu pun you boleh Google sebenarnya. You tulis you bidang statistik, nanti dia keluar jawatan-jawatan yang sesuai dengan you all. Biasa saya buat ada. Jadi tahulah bidang apa yang boleh you minta. Okey, sikit nasihat kepada pelajar. Sekiranya untuk memohon mana-mana syarikat, pastikan awak tahu syarikat itu syarikat apa. Adakah dia syarikat yang kata oil and gas ke, marketing ke, apa semua, awak kena tahu. Jadi tak ada dah masa awak apply nanti, awak dapat, lepas tu keluar daripada skop kerja, skop yang awak nak. Okey, daripada awak belajar. Dan kebanyakan ramai yang student yang dapat sebelum ni memang dia kata luar daripada skop. Dah itu yang awak mohon, dia itu awak dapat lah. Jadi tengok betul-betul company tu sebenarnya company apa, dia buat apa. Okey. Jadi kadang-kadang ada yang pelajar datang kata ini luar daripada belajar. Ya, kalau kata matematik pengurusan, tiba-tiba dapat benda lain. Itu dah awak masa kerja, terpaksalah awak terima. Jadi kalau betul-betul kalau awak apa yang awak minat, kalau awak kata awak minat data science, mohon yang bidang data science. Okey, tengok betul-betul skop. Lepas tu dalam surat yang awak nak lampirkan, tolong beritahu, okey saya minat yang ini dan dalam fokus ke kata bidang dalam HR ke operation ke apa semua. Kalau boleh tolong detailkan dekat mana awak nak ditempatkan. Jadi company itu senang. Okey. Okay, saya tambah sikit kot sebab kalau ikutkan ada pelajar yang sebelum ni dia join satu company, I think company properties kot kan, pelajar kena dapatkan list potential buyer, list nama lah kan, potential buyer, tiba-tiba kena kejar aim untuk dapatkan sale, which is bukan
bidang pelajar lah untuk kerja hasil kan. Sebab tu kalau boleh, kalau dapat information daripada senior-senior pun boleh dapatkan juga kan tempat-tempat yang mereka dah pernah pergi. Kadang-kadang memang company dia takkan, dia bagi tahu job description tu adalah sekian, then you ingat buat tu je, tiba-tiba bila dah masuk ada macam-macam pula target yang you kena achieve. Itu antara company-company yang tak I think tak berapa popular lah. Okay, so kalau boleh apply di company-company yang macam multinational kan. Mungkin nanti penyelaras boleh share jugalah tempat-tempat latihan industri yang pelajar-pelajar ataupun senior yang sebelum ni dah pernah join kan. Okay. Okay, ada apa-apa lagi ke? Saya nasihat juga pelajar bila dia mencari tempat tu kan, Google dululah. Macam Cik Nizam kata tadi, maknanya you Google dulu, cari apa maklumat tentang syarikat tu. Okay. Then supaya tidak tertipu. Lepas tu kan kena tanya detail lah kerjanya sebelum you all kata nak terima. Kena tahu kerjanya macam mana, maknanya berapa kali seminggu, adakah hari Jumaat waktu kerja, sampai malam ke, semua kena detail. Kalau tidak nanti kalau you all terima je, lepas tu bila pergi you all dah tak boleh kata apa dah sebab you all dah terima. So you berhak lah bertanya masa kadang-kadang ada interview kan, masa interview tu tanya. Okay, tanya skop kerja tu biar detail lah. Contoh macam ada company yang dia kena buat OT sampai malam, which is pelajar sendiri terkejut kan. So kena, betul lah macam Dr. Rosida bagi tahu, kena tak ada masalah untuk tanya sebenarnya sebelum ni buat terima tawaran tu, boleh call company, masa interview boleh tanya waktu bekerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Okay, hari Ahad, Sabtu bekerja atau tidak. Okay, kita tak nak nanti itulah masalah-masalah di kemudian hari, pelajar akan komplain. Okay, bila rasa tak sesuai kan, tak kena dengan cita rasa, pelajar tak itulah komplain, tak nak teruskan. Kami kalau boleh tak naklah pelajar tukar tempat sebab masalah juga kan kepada universiti. Okay, kalau ikutkan sebelum ni kita ada pelajar yang intern di laundry Dr. Rashida, di mana? Di kilang biskut. Ada yang dapat sebab kilang biskut tu dia offer kerja ada sebagai accountant semua, tapi sewaktu dia minta tu dia tak tanya betul ke diberi skop sebagai accountant kan. Jadi selepas dapat kerja dia kena masuk kilang tu buat biskut dan berdiri sehingga berapa jam, 8 jam. So itu dah nasib lah you all tak tanya kan. Kenapa tak tanya, walaupun kat situ dia offer, memang dia offer ada accountant, ada bidang yang dia nak, tapi masa dia offer tu you tak tahu, you tak beritahu yang you nak bidang accountant. So kita kena tahu kat mana kita nak berada. Kalau tidak, you akan ikut apa yang orang bagi. Sebab you tak ada arah tuju. So bila kita buat sesuatu tu mesti ada arah tuju kita sebab kita nak apa, sebagai apa kan. Okay, tak salah sebab kita ada pilihan untuk memilih. Jadi kalau kita pilih, tak apa, orang bagi apa-apa pun tak apa. So terima je lah. Kami pun tak boleh nak nolong. Okay. Okay, itu saja mungkin daripada penyelaras. Mungkin soalan terakhir daripada pelajar. Kita ada lebih kurang 200 Cik Nizam, 227 pelajar. Ramai ni semester akan datang kan. Untuk CI 241 sendiri 100 lebih ni. Assalamualaikum Madam. Salam. Saya nak tanya, kalau dah start approach company tu, kiranya nak email tu, perlu sertakan yang SLI 01 di L01 dengan resume ataupun ada dokumen lain? Dia bukan yang ke-6 tadi tu ataupun macam mana? Ya, sertakan ke-6 tadi tu lah, sekali CGPA semua dia punya mini transcript semua tu. Okay. Approach company tu sediakan terus ke-6 dokumen tu lah. Okay. Baik, terima kasih Madam. Okay.
mohon pelajar semua lagi sekali dinasihatkan untuk mula LI mengikut tarikh yang ditetapkan. Okey. Kita tak nak pelajar mula awal daripada tarikh tersebut. Okey, 16 minggu kalau boleh mula pada tarikh yang pertama, habiskan pada tarikh terakhir. Okey. Okey, kalau tak ada soalan lain, ada lagi? Assalamualaikum. Saya nak tanya, untuk apply kat company tu, kena apply satu je ke? Kalau apply few, lepas tu nanti boleh reject ke kalau tak nak kalau dia dah offer? Ataupun memang kita kena apply satu and tunggu? Macam mana? Cik Nizam? Dr. Rosida? Jawab. Okay, macam saya galakkan untuk pelajar saya untuk mohon kali pertama tu sebanyak 5 company. Jadi tengok feedback dia macam mana. Tunggu dalam masa 2-3 minggu. Kalau tak ada, okey, mohon yang lain. Jadi tak adalah misal kata awak mohon satu tempat dan tunggu nanti tak takut dia tak balas ke, dia reject, memang dia tak respon apa-apa kan. Jadi better ada lebih daripada satu. Tapi bagi saya macam saya 5 dah cukup. Tapi lepas 2 minggu, 3 minggu tak ada respon, okey, apply lagi, tambah lagi 5. Okey, tak adalah macam saya kata satu masa awak nak mohon sampai 10 ke 20, tiba-tiba dapat satu awak dapat tiba dalam daripada 10, 20 awak mohon tu 10 dapat. Kan susah untuk nak menolak, nak buat surat penolakan kan. Jadi better buat macam tu. Jadi ada strategi lah untuk awak mohon. Janganlah awak saya sekentak sekali banyak untuk awak hantar. Jadi daripada 5 tu awak pilih betul-betul company tu betul yang awak nak, dekat dengan rumah ke atau awak suka ke, sama memang skop yang awak nak ke. Okey, daripada situ kalau dah 2 minggu ke 3 minggu tak ada respon, baru cari tambah lagi 5 company. Begitu. Itu macam saya nasihat kepada pelajar saya lah. Tak tahulah kalau penyelaras lain buat macam mana. Okey. Yang penting jangan apply terlampau banyak lah. Nanti susah nak buat surat penolakan tu. Okay? Try apply sikit dan tunggu respon dulu. Dan baru hantar lagi lah. Okay? InsyaAllah kita ada masa lagi sebelum Februari. Okay? Last untuk nanti bila dah dapat tu mungkin pelajar akan fikir dulu kan. Last hantar tarikh tadi kita dah tetapkan 11 bulan Mac kan. Okay? Ada soalan lain ke? Saya nak bertanya berkenaan dengan laporan. Laporan nanti kena buat dalam English ke boleh in Malay? Laporan in English. Report dalam bahasa Inggeris. Template report nanti bila sebelum you all pergi jalani LI, nanti mungkin selepas taklimat 2 kan, ni penyelaras akan bagi template report lah. Tu nanti, itu semasa latihan industri nanti. Okay? Okay, kita ada baik. Logbook tu adalah record harian ke ataupun mingguan apa yang you buat semasa kerja. Okay? So 2 benda ni akan dinilai lah selain ada borang penilaian lain. Okay? Ada lagi soalan lain? Last question. Gila lagi. Yang sorry. Kalau report tu kita kena by hand writing ke typing ya? Nurain Nabila. Cik Izzah nak bantu? Dr. Rosida? Sini, awak tak perlu fikir pasal report lagi sebab sekarang ni tugas awak untuk mencari company. Jadi report nanti akan dinyatakan, akan diberitahu nanti dalam sesi taklimat yang kedua. Okey? Jadi sekarang ni awak main fokus untuk siapkan maklumat yang sepatutnya dan fikir dekat company mana untuk awak hantar. Okey? Buku laporan, buku log, awak punya SV akademik semua awak tak fikir lagi. Okey. Ya? Okey, seterusnya saya nak tanya berkenaan mini transkrip tu nanti dia akan masuk bil pelajar
dalam berapa lama Macam mana tak dengar? Sorry. yang B-mini transcript tu terdapatkan borang tu, dia akan masuk dalam B pelajar ke? Okey, kalau ikutkan kalau untuk my student ada share, ada link tu, nanti saya share juga pada pelajar lain juga melalui penyelaras. Link yang sama je every semester, pelajar kena isi borang dan nanti pihak HEA lah akan minta you all buat bayaran di bendahari. Okay, RM2 tak silap kan. Nanti berapa lama proses masa tu tak berapa pastilah, nanti you kena follow up balik dengan pegawai lah HEA. Okay, nanti pegawai once dah dapat slip tu, baru nanti you boleh minta salinan apa tu, mini transcript. Untuk mini transcript tu memang dia akan keluarkan sampai SEM5 je kan? Okey. Data CGPA lah. Okay. Tapi kadang-kadang ada pelajar mungkin CGPA tinggi lah, pelajar nak tunjuk kan CGPA tinggi, so you boleh attach sekali mini transcript. Mungkin ada pelajar yang rasa CGPA tak berapa baik, so ada option lain, you just attach je lah apa tu, pelan pengajian. That's why kalau you tengok tadi kan tulis salah satu antara mini transcript dengan pelan pengajian. Make sure tengok pelan pengajian program masing-masing ya. Untuk intake pun lain-lain kan, ada yang matrik, ada yang daripada diploma. Okay, tengok yang bersesuaian. Okay, jelas? Untuk permohonan surat pengesahan sedang belajar ataupun tamat tu, yang tu kena hantar sekali ke ataupun untuk simpanan? Yang itu tak perlu, melainkan company ada minta lah. Oh. Sebab sekarang status masih pelajar kan. Okay. Tapi isi je lah borang tu nanti. Kat mana? Ini bila you apply ke? Sebab ada bagi link juga kan hari tu. Selepas pembayaran tu. Oh ada tak pasti ni. Ini daripada siapa? Puan siapa? Puan Nudia lah. Daripada Puan Nudia lah yang yelah. You dah isi kan? Dah isi link tu lepas tu? Lepas tu tapi yang tu cuma isi je lah untuk simpan sendiri ke macam? Tak ada pegawai yang minta you all bayar ke apa, tak ada? Tak ada. Nanti kita tengok balik link tu and contact person in charge lah. Okay. Sebab selalu ni pakai link yang sama je every semester. Okay, nanti akan check balik dengan pegawai. Okay, thank you Dana. Okay, ada lagi? Dengar ke? Okay, boleh dengar. Dah boleh start cari dah? Okay, buat masa ni, apa yang you all perlu buat, sediakan dokumen tadi tu. Sementara tunggu penyelaras sediakan satu dokumen yang tadi SLI01 tu kan ada 5 ni. Prepare resume, Google tempat listkan. Sementara dapat borang SLI01, listkan tempat yang you all rasa apply, sesuai dengan bidang, sesuai dengan mungkin tempat dekat dengan rumah. Okay, boleh Google dah sekarang. Okay, so ada 2 benda yang you boleh buat lah. Prepare borang-borang dokumen, resume dan segalanya tadi tu dengan search tempat. Okay, so once dah keluar SLI01, nanti boleh terus hantar. Okay, boleh start draft email buat sementara ni. Okay. Kalau keluar bidang ni macam mana? Ya? Kalau keluar bidang, maksudnya kalau contohlah company tu dekat dengan rumah apa semua, lepas tu tapi dia luar bidang kita. Boleh ke? Ke macam ni? Contoh apa bidang apa tu? Contoh bidang HR ke, tak kisahlah bidang yang lain daripada yang kita belajar lah. Okay, dia macam mana nak cakap kalau ikutkan pengalaman sebelum ni kan, pelajar bila kata bidang yang berbeza, nanti bila ada benda yang pelajar tak dapat buat dan pelajar akan komplain. Yang itu akan kena balik pada pelajar lah, pada you all sendirilah sebab salah pilih tempat. You tak ada, memang selalunya kita akan dapat bekerja di tempat yang susahlah nak berkaitan dengan bidang kan. Tapi kalau boleh cubalah dapatkan dulu walaupun dekat dengan rumah. Sebab memang dah tahu dah bidang HR bukan, ada pelajar kerja masa you stay, tiba-tiba you kena buat kerja-kerja HR which is yang you sendiri pun tak ada experience, tak ada knowledge kan. Okay. Betul Encik Nizam? Okay, madam.
Lagi satu, try lah avoid company family kan. Itu pun satu. Okay, kalau contact tu tak apa, ini company sendiri. Kita tak nak ada bias nanti bila ada pemarkahan dan penilaian. Okay. Okay, ada lagi tak? Madam, untuk SLI 01 tu, dalam tu nanti dah dinyatakan ke tarikh LI tu? Okay, kalau tadi dalam slide tu, tu adalah contoh SLI 01. Kalau share balik dalam tu dah ada dah maklumat pelajar dengan maklumat apa tu tarikh LI. Sekejap tak keluar pula ni. So nanti untuk cover letter nanti kena letak lagi ke tarikh ke atau tak payah? Sebab kita dah letak attachment yang tu. Kalau boleh cover letter tu lah yang pertama sekali kan orang tengok kan, company tengok, letak jugalah. Okay. 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 So kat sini ada tarikh ikut negeri. Okay, ada soalan lain? Madam, satu lagi yang borang dalam yang madam bagi dalam Google Classroom tu kan dalam bahasa Melayu. So kalau company ada company kena bagi company tu BM boleh ke? Memang selalu memang pakai yang ni lah untuk apa yang lepas-lepas punya latihan industri. Kalau ikutkan sebelum ni memang pakai sebab UiTM dari segi form ni memang standard borang dia adalah dalam bahasa Melayu lah. Okey. So ada tak yang kes-kes pelajar yang kena jadikan calculator tu dalam bahasa Inggeris? Kalau ikutkan sebelum ni tak ada masalah. Tak ada? Okey. Alright. Kalau nak pakai bahasa Inggeris pun I think tak ada masalah. Cuma itulah dia tak borang-borang dan surat semua dalam bahasa Melayu yang ini. Kalau misal kata dalam surat tu semua bahasa Melayu, so kita nak dalam contoh nak email Boleh kepada syarikat tu dalam BI ke atau BM juga? Kalau misal kata dalam tu BM, kena BM jugalah. Ini bergantung pada company juga. Contoh kalau macam company kerajaan, mereka gunakan bahasa Melayu kan. So yang sesuai adalah bahasa Melayu. Tapi bagi kadang-kadang company multinational ni, selalunya kita pakai cover letter in English lah. Okay. Okay, ikut bergantung kepada company juga. Alright. Okay, ada lagi ke? Terkeluar lain tak? Stop share. Okay. Okay, kalau tak ada apa, kita buat ni jap apa? Ambil gambar beramai-ramai kejap boleh untuk record? Boleh? Boleh on camera bagi yang dah bersedia. Sekejap. Ada dua. Okay. Okay, sekejap live yang di sana. Tak boleh nak live. Sekejap, ambil gambar. Okay. Semua on camera? Okay, sekejap je. Okay, sekejap. Untuk record. Okay, ada lagi yang nak join? Okay, 1, 2, 3. Alhamdulillah semua sihat nampak ni. Okay, sekejap. Saya nak pergi next page ni tak boleh pula. Cik Izam tolong. Okay. Baru nampak muka masing-masing semua. Alhamdulillah. Sekejap. Alamak. Macam ni. Sekejap Okay, sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semoga berjaya dan dipermudahkan semua urusan untuk apply LI nanti. Okay. Salam. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, everyone. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum. All the best. Thank you, Madam. Thank you.
Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you.